A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam siri kuliah mingguan Adadi. Pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dalam siri tadabbur surah-surah di dalam juzul amma, insyaAllah. Jadi bagi memohon keberkatan ke atas majlis ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni untuk meneruskan kuliah pada pagi ini, insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyyina Muhammadin khairu man ijtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wa istanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Terima kasih kepada Abang Azam. Seterusnya guru-guru yang kita kasihi dan kita hormati, sahabat-sahabat dari An-Nadi, seterusnya tetamu-tetamu yang mungkin bersama-sama dengan kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan tafsir Ibnu Kathir dalam surah An-Nazi'at. Kita terhenti pada perbincangan kita dan kita akan sambung pada ayat 15 hingga 26 insyaAllah daripada surah An-Nazi'at. Haitsu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Baik. Hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, yakni memanggil Nabi Allah Musa di lembah Tuwa. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia dipanggil ataupun Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya Nabi Musa ini diberi julukan Kalimullah, manusia yang paling banyak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipanggil Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi Musa ini dalam keadaan Nabi Musa ini berdakwah, dalam ketika mana Nabi Allah Musa alaihi salam berdakwah dalam keadaan dia kena menghadapi tentangan-tentangan dan juga kehebatan pemerintah pada ketika itu. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di sebuah wadi yang dinamakan sebagai Wadi Tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya
Fir'aun ini kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu adalah manusia yang telah melampaui batas, iaitu bertindak dengan sewenang-wenangnya dan bertindak dengan penuh kezaliman. Fir'aun yang disebutkan dekat sini, setengah-setengah para pengkaji kata Fir'aun ni adalah Fir'aun Ramses Ats-Tsani, iaitu Fir'aun Ramses yang kedua. Jadi tuan-tuan boleh Google lah, cari Fir'aun Ramses kedua, tengok muka dia handsome ke tak handsome ke ataupun macam mana, terpulang lah. Tapi itu sekadar pengetahuan pengkaji. Tepat tak tepat ke terpulang lah. Itu terpulang kepada kita untuk kita tengok bukan isunya siapakah Fir'aun itu. Tetapi Fir'aun ini satu gelaran yang diberikan kepada penguasa Mesir. Selepas daripada zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam, pada waktu itu penguasa Mesir diberi nama Al-Aziz, dia tidak diberi nama Fir'aun. Diberi nama Al-Aziz. Tapi Fir'aun ni gelaran yang diberikan kepada raja ataupun kepada pemerintah Mesir yang datang daripada golongan orang kampung, orang kuno yang mempunyai satu sifat narsisistik. Dia susah nak terima orang lain. Dia je yang betul. Kan, dia kolot dan juga berfikiran tidak terbuka. Maka itulah yang menjadi pemerintah pada ketika itu, dan mereka menamakannya sebagai Fir'aun. Siapa-siapa naik pun nama dia Fir'aun. Okey, Pharaoh kalau dalam bahasa orang putihnya. Baik, idna dan rahmah. Faqul hal laka ila an tazakka, maksudnya dalam keadaan dakwah itu, tidakkah Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, mengapa tidak kamu membersihkan diri? Tak ada ke keinginan kamu, wahai Fir'aun, untuk kamu sucikan diri kamu? Ini nak bercakap dengan golongan yang melampaui batas. Mahukah kamu aku ajak untuk menempuh satu jalan yang kamu akan ikutinya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku nak memberikan pimpinan kepada kamu untuk mentaati Tuhanmu, lantas kamu takut kepada Allah dan tunduk kepada kebaikan. Fa arahul ayatul kubra, lalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa tentang ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran, mukjizat, untuk menunjukkan bukti yang jelas, dalil yang terang kepada kebenaran dakwah Nabi Allah Musa, bahawa itu adalah datangnya dari sisi Allah, bukan daripada makar yang dibuat manusia ataupun sulap ni silap mata lah, silap mata yang dibuat oleh ahli-ahli sihir Musa. Fakadzaba wa asa, demikianlah walaupun telah datang segala macam tanda-tanda, dalil-dalil, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah Fir'aun itu menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa, tidaklah Fir'aun itu menerima apa yang dibawa oleh dakwah Nabi Musa, menerima tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menentang ketaatan yang telah diperintahkan, menolak kebenaran. Maka hati Fir'aun mendustakannya dan batinnya tidak menerima apa yang disampaikan Musa dan tidak mahu mengamalkannya. Dia tahu bahawasanya itu adalah hak. Secara logiknya manusia akan tahu kebenaran adalah kebenaran. Tetapi oleh kerana keegoan manusia, maka manusia itu akan menolak kebenaran daripada sampai dan diterima. Sampai kebenaran, tapi dia tak terima kebenaran. Maka iman ini adalah kerja hati. Kerja hati, jadi hati dia tak nak beriman kepada Allah. Thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling menentang Musa. Dia menentang, dia melawan Musa alaihi salam. Fahashara fanada, dengan penentangan itu apa dia buat? Dia mengumpulkan segala juak-juaknya, pembesarnya, lalu dia berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, dia kata akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia katakan perkataan ini disebut oleh Fir'aun selepas 40 tahun. Aku tidak tahu adanya Tuhan bagi kamu selain daripada aku, kata dia. Fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil ataupun menghukum dengan hukuman nakal tu, hukumannya pembalasan, al-akhirati, yang membuatkan pengajaran kepada semua manusia. Nakal al-akhirah,
pembalasan akhirat wal ula. Ula ni dekat sini lah, dunia. Kenapa ditakdimkan al-akhirati wal ula dekat sini? Dia panggil ada haqqus sadarah kalau dalam bahasa Arab. Dia ada hak untuk ke depan walaupun akhirat ni kemudian. Sebab nak menunjukkan akhirat ni sesuatu yang pasti, sesuatu benda yang akan berlaku, sesuatu benda yang memang confirm berlaku. Akhirat tu seolah-olah lebih confirm daripada dunia yang ada sekarang ni. Maknanya confirm akhirat, kehidupan akhirat tu memang confirm. Jadi disebut, biasanya ini kaedah bahasa Arab nak menarik perhatian pembaca ataupun pendengar, nakal al-akhirah, hukuman akhirat dan hukuman dunia. Maknanya hukuman kemudian pun dah confirm dah, apatah lagi hukuman yang sekarang. Itu maksud dia. Wa yawmal qiyamati bi'sar rifdul marfu'. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 99, laknat seburuk-buruk pemberian yang diberikan pada hari kiamat. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawmal qiyamati la yunsarun. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia kepada neraka, dan hari kiamat mereka tidak akan dibantu. Baik. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang kedemikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mahu menyedari pengajaran tersebut. Ini adalah petikan daripada surah An-Nazi'at yang kita boleh belajar ataupun daripada ayat 15 ke 26. Sebab apa Allah Ta'ala tutupkan dengan perkataan inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha? Sebab apa? Sebab apa sahaja panduan daripada Allah, yang akan mengambil panduan itu hanya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab nak menafikan nak mengatakan yang itu adalah perangai Fir'aun. Perangai Fir'aun. La'natullah alaih. Maknanya orang-orang yang perangai serupa Fir'aun, tak kisahlah siapa-siapa pun hari ini, perangai orang yang mempunyai kuasa, yang tidak mahu menerima kebenaran. Kebenaran itu dilihat lekeh, dilihat picisan, dilihat perkara-perkara yang tidak mampu untuk memberikannya kebaikan pada dia. Sebab apa? Sebab dia sudah terbiasa dengan kita panggil terbiasa dengan kita panggil ideologi yang mengatakan memang tu, dia ni bila ada kuasa dia boleh buat apa saja. Dia tak peduli, aku ada kuasa, aku berhak dengan kuasa aku. Sebab tu hari ni masyhur satu istilah, tak tahulah bab-bab ni biasanya saudara Syekh Jufitri kita yang pandai bab ni, bab kepimpinan dan juga siasah ni. Dia panggil apa hari ni? Kakitokrasi. Apa kakitokrasi? Maknanya orang yang pemimpin-pemimpin tapi tidak berkelayakan. A group of government yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak layak, ataupun ni lah. Itu istilah yang ni lah. Saya tidak merujuk kepada today's government dekat Malaysia. Jangan salah anggap, tuan-tuan jangan kata gitu. Tetapi secara umumnya di dunia pada hari ini itulah perbincangan yang ni. Maka begitulah. Sebab apa? Sebab dari sudut Fir'aun ni, bukannya Fir'aun ni siapa-siapa pun, orang kampung, orang yang memang kolut dan sebagainya. Maka itulah yang berlaku. Baik, kita sambung ayat 27 sampai 33. Saya nak laju sikit. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunkan langit itu. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadi siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memancarkan darinya mata air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan gunung ganang dipancarkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak. Allah berfirman menyanggah orang-orang yang ingkar dengan hari kebangkitan, iaitu hari dihidupkan kembali semua makhluk sesudah
kefanaan ataupun kehancuran. Asyaddu khalqan amis sama. Ni Tuhan tanya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Kamu ni ke yang kamu kata yang kamu menafikan hari kebangkitan, hari yang kamu akan dibangunkan kembali daripada kuburmu, setelah matimu, setelah hancurmu, setelah tiada kamu tu, perkara tu lagi susah ke ataupun lagi susah penciptaan langit? Langit tu ke lagi susah atau hampa ni lagi susah? Lebih kurang itulah. Nak mudah kata gitu. Ya. Sebagai jawapannya, tidaklah demikian. Tidak demikian. Al-syadu khalqa amis sama, tidaklah macam tu. Langitlah lebih sulit penciptaannya. Sebab apa? Okay. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, dalam suratul Mu'min ayat 57 Allah Subhanahu wa taala sebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Lebih susah, lebih sukar, lebih detail. Kalau kita betul-betul perhati, langit yang kita tengok ni tidak ada tiang yang menyokongnya. Jadi kalau kita nak buat sesuatu yang bergantungan di atas udara tanpa tiang, tanpa apa-apa, tak ada apa, kemudian terpisah pula tu daripada elemen bumi yang kita tahu, yang kita duduk atas dia, kemudian elemen langit yang kita nampak langit tu wujud, tapi macam mana? Mana dia punya asal dia? Kat mana? Kan? Kemudian kita tengok bumi lagi dengan segala muka bentuk yang subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Pokok-pokok yang ditanam, pokok-pokok yang tumbuh dekat sini, dekat tempat berbeza, subhanallah. Kalau kita tengok pokok pergilah tengok apa-apa pun di atas muka bumi ni, Allah SWT ni suruh kita tengok, ambil perhatian bahawasanya tidak akan ada mampu seorang manusia pun yang membuat landscape seindah landscape yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Tidakkah Tuhan menciptakan langit bumi, berkuasa menciptakan serupa dengan itu? Dialah maha berkuasa dan maha mencipta lagi maha mengetahui. Surah Yasin kan. Banaha, Allah telah mencipta dan membangunkan langit. Bina. Kalau kita bina sesuatu, dia bina daripada bawah sampai ke atas. Itulah langit Allah Ta'ala cipta, tapi dia dibina dalam keadaan yang memang kita tak terjangkau pun akal kita bagaimana langit itu dibina. Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Fasawwaha, menjadikan tinggi, tidak terperi ketinggian langit itu. Lalu semua kawasannya luas, dihiasi dengan bintang-bintang di malam gelap yang gelita. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Malam dia gelap, siangnya terang. Dia seolah-olah macam mana kalau kita tengok, dia macam satu benda yang terbentang depan kita. Bila malam dia tutup, dia tak tahu. Dia layar. Siang layarnya putih, bila malam layarnya hitam. Jadi gitulah. Hebat. Kalau kita pergi ke kalau kita pergi ke luar atmosfera bumi, semuanya gelap kan? Tentu langit ni mana satu ni? Cerita dia. Susah untuk kita nak ukur benda yang Allah SWT telah membuat. Wa akhraja duhaha, dan Allah menjadikannya siang itu terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkan dan dipermudahkan untuk manusia melata di atas muka bumi. Hari ni ni sebab mungkinlah dekat sini hamparan ni, inilah sebahagian daripada golongan yang mengatakan earth is flat tu, dia guna ayat ni lah, sebab mestilah flat sebab kena hampa. Macam tika kan kena hampa, dia kata kita. Itulah secara logiknya lah. Tapi bab kata Datuk Syed Muzaffar, dia kata demi Allah dia pusing sehari, dia kata dia nampak bulat, dia tak nampak pun flat. Jadi tak tahulah, dia udah keluar, dia yang nampak. Jadi kita tak pernah keluar daripada
muka bumi ni, muka bumi ni tak pernah pun kita keluar, dan kita yakinilah bahawasanya itulah kebenarannya. Sebagaimana yang kita nampak bulan daripada jauh, begitulah kaedah Allah Ta'ala menciptakan. Baik. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, kemudian Allah mengeluarkan daripada bumi itu air, mata air dan juga tumbuh-tumbuhan. Ma'aha, mar'aha. Sebab daripada bumi itu, daripada tanah itu tersimpan benih-benih yang akan menumbuhkan, dan air yang daripada tanah juga, daripada tanah tapi dia boleh bawa liquid. Itu pun kalau kita renung satu-satu macam mana dalam tanah tu solid, tiba-tiba ada liquid yang ni orang ahli geologi, ahli apa semua boleh terangkan lah macam mana struktur tanah tu, kekuatan dia dan sebagainya, bagaimanakah muka bumi ini dibentuk sebagainya, kemudian bagaimana boleh dia berjalan. Itulah kalau kita dengar syurga tu mengalir di bawahnya air. Kalau kita tahu Allah Ta'ala jadikan bumi, bawah dalam bumi tu pun ada air, dekat sungai-sungai dekat muka bumi ni pun ada air yang mengalir. Kita boleh nampak di atasnya orang buat binaan. Benda tak sama dalam syurga, tapi that idea, the insight yang kita tahu, yang kita nampak benda tu dan kita tahu itu adalah keindahan. Bagaimana kita tidak memburu tempat kita untuk kita duduk di dalam syurga Allah. Baik. Dalam surah Hamim Sajdah diterangkan bumi diciptakan sebelum lagi diciptakan langit. Tetapi bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Dengan kata lain, Allah keluarkan semua benda yang terkandung di atas muka bumi ini dengan kekuasaan Allah ke alam wujud setelah langit itu diciptakan. Kemudiannya, walaupun bumi itu diciptakan sebelum langit. Itulah yang diartikan ataupun dimaksudkan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Dan pandangan itu dipilih oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. Ibnu Abi Hatim mengatakan, menceritakan kepada kami, ini dia bagi sanad hadis itu, bahawasanya dahaha akhraja minha wa mar'aha, kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha tu, makna yang dimaksud adalah Allah Ta'ala mengeluarkan mata air. Itu maknanya seolah-olah ayat 31 tu menerangkan ayat 30. Dan tumbuhan yang membelah jalan sungai-sungai dan menjadikan padanya gunung ganang, padang pasir, jalan-jalan dan dataran-dataran tinggi. Itulah yang dimaksudkan. Okay. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang itu dipancangkan dengan teguh, yang yakni mengukuhkan gunung ganang itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika mana Allah menciptakan bumi, lamma khalaqallahu al-arda ja'alat tamid فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ فقال نعم الماء. قال يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. الله 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 الله. Nampak? Hebat. Apa Tuhan, hadis ini nak cerita? Satu ketika Nabi SAW bersabda, ketika mana Allah ciptakan muka bumi ini, maka bumi ini bergoncang. Lalu dia menjadi tenang. Para malaikat rasa kagum. Sesuatu yang bersifat unstable tiba-tiba jadi stable. Lalu Allah menciptakan gunung ganang untuk menjadikan bumi itu tenang. Okey. Fa khalaqal jibala fa alqaha 'alaiha fastaqarrat. Bumi itu asalnya bergoncang. Dia unstable. Letak gunung ganang, dia stable. Itu sebab tak boleh ganggu bukit. Pasal dia stabilizer bumi. Ganggu bukit, bumi tak stable. Senang je. Dia punya, ni Nabi SAW cerita lama dah. Kita je tak percaya. Kan? Tak percaya. Tak apa. Kita boleh belah. Kita boleh tebuk. Kita boleh buat macam-macam. Okay? So ganggu penciptaan itu. Lalu malaikat kagum dan berkata, Tuhan, ada tak makhluk yang lebih padu daripada gunung? Nabi kata, ni Allah kata ada. Iaitulah
besi. Malaikat tanya ni, ada tak lagi padu daripada besi? Lagi kuat daripada besi? Allah kata, ya, api. Sebab api tu boleh bakar besi tu. Malaikat tanya lagi, ada tak lebih kuat daripada api? Tuhan kata, ya, ada. Air pula dah. Air. Air orang Perak. Air. Sebab air boleh padam api. Malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, adakah satu makhlukmu lebih kuat daripada air? Lebih padu daripada air? Allah jawab, angin. Sebab angin boleh tolak air. Pergi duduk tepi laut, tengok macam mana angin tolak air. Ya. Kemudian malaikat tanya, apakah ada sesuatu yang lebih kuat daripada angin di antara makhlukmu, wahai Tuhan kami? Allah menjawab, ya, iaitulah anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu menyembunyikan dari tangan kirinya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nampak? Itu fadilat orang yang bersedekah lagi padu daripada air yang mampu untuk angin yang mampu untuk meniup air, menggerakkan air laut yang begitu luas dan juga begitu tebal ataupun begitu padat densitinya. Okay. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ini adalah perkara yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata'an lakum wa li'an'amikum, iaitu semua yang ada di atas muka bumi, airnya yang dikeluarkan, sumber daya bumi dan semua yang dikeluarkan darinya, sungai-sungai yang dialirkan, taman dan pepohonnya yang ditumbuhkan dan dikukuhkan dengan gunung ganang agar bumi menjadi teguh dan tetap, tidak mengguncangkan makhluk yang ada di atasnya. Semua itu bagi kesenangan bagi manusia dan keperluan haiwan ternak untuk manfaatkan, dan manusia akhirnya akan makan daging haiwan tersebut untuk kehidupan dan kenderaan diperlukan selama mana ada di atas muka bumi Allah. Wallahu alam, saya terpaksa saya minta izin untuk berhenti pada saat ini kerana pada jam 8 saya ada urusan yang perlu inilah, sebab saya berada di luar kawasan. Luar kawasan tu luar Kuala Lumpur, bukanlah overseas. Beside the sea. Okay. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Abang Azam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Susni. Ada masa untuk soal jawab sikit Ustaz? Boleh sampai paling lewat 7.45. 7.45 Okey, insyaAllah. Jadi saya bukalah peluang pada siapa-siapa yang hendak bertanyakan apa soalan. Silakan. Silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ke tak ada? Semua dah faham dah. Alhamdulillah, semua faham pagi ni. Syukur. Laju semua faham. Yalah, kalau tak ada kita boleh lepaskanlah Ustaz awal, mungkin nak bersedia untuk urusan yang seterusnya. Jadi sebelum tu saya minta pada Ustaz untuk memimpin baca doa lah sebelum kita tutup insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال في جميع الأحوال إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setakat ini saja program kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. Jadi marilah sama-sama kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.